Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan artikel berkenaan kesan jenis habitat dan pemasangan perangkap lubang terhadap tangkapan kumpulan arthropod epigeic di hutan boreal. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Hishamuddin bin Abdul Syukur, Nur Sakinah binti Muhammad Yusri, Zainina Haifa binti Zulkifli, Nurul Azira binti Muhammad Zamzibah dan juga Siti Nur Syafarehan binti Muhammad Isa. Baiklah, kita beralih kepada pengenalan. Menurut Cremon et al. 1993, McShort 1998, Taylor dan Doran 2001 serta Langor dan Spence 2006, mereka mendapati bahawa arthropods adalah organisma sasaran yang popular dalam kajian penilaian alam sekitar. Walau bagaimanapun, kajian terhadap membongkar habitat masih kurang diketahui, yang mana mengurangkan keupayaan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai variasi biodiversiti pada skala landscape semula jadi dan juga cara kerja bersama haiwan vertebrata. Menurut Spence et al. 2008 pula, untuk mengkaji penilaian alam sekitar, penggunaan spesies sebagai unit kerja berbanding morfospesies maupun resolusi taksonomi yang lebih rendah menyokong perkembangan pengetahuan ekologi yang relevan yang dapat digunakan secara efektif dalam strategi pemeliharaan yang diterapkan. Dan ini juga sekaligus memberikan analisis yang lebih tepat dan setanding mengenai corak biodiversiti yang dari segi kekayaan dan juga komposisi spesies. Menurut McGeorge 1998 dan Johnson dan John Searle 1999 juga, mereka mencadangkan bahawa penggabungan data mengenai banyak taxa menghasilkan perwakilan persekitaran yang lebih tepat. Dan oleh itu, ini memberikan nilai penunjuk yang lebih sensitif kerana niche ekologi beberapa spesies mungkin bertindih. Dalam kumpulan Carabidae, Staphylidae dan Araneae, misalnya artikel yang diterbitkan pada 2006 oleh Badal et al., mereka mendapati bahawa penggabungan taxa memberikan gambaran yang lebih jelas kepada corak tindak balas arthropod terhadap alam sekitar berbanding pertimbangan tunggal setiap taxa. Oleh itu, ini menyokong strategi pemeliharaan dan pemerhatian biodiversiti, yang mana untuk mengenal pasti spesies penunjuk daripada ketiga-tiga taxa ini. Kajian di dalam artikel ini adalah yang pertama, untuk mengkaji kaitan antara habitat bagi laba-laba tanah Araneae, kumbang Staphylinid, Coleoptera Staphylidae dan kumbang Carabid, Coleoptera carabidae di dalam 3 jenis ekosistem hutan. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti kesan jenis habitat dan pemasangan perangkap pitfall dalam menangkap himpunan arthropod epigeic di hutan boreal. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji kesan variasi terhadap pemasangan tahap kedalaman perangkap pitfall di dalam tanah. Untuk ulasan kepustakaan, pertama, arthropod ialah haiwan invertebrata yang mempunyai exoskeleton, badan bersegmen dan appendage berpasangan bagi filem arthropoda. Contohnya serangga, laba-laba dan crustacea. Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji kaitan antara habitat bagi laba-laba tanah, kumbang Staphylinid dan kumbang Carabid di dalam 3 jenis ekosistem hutan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti kesan jenis habitat dan pemasangan perangkap pitfall dalam menangkap himpunan arthropod epigeic di hutan boreal, di samping mengkaji kesan variasi terhadap pemasangan tahap kedalaman perangkap pitfall di dalam tanah. Seterusnya, hutan boreal turut dikenali sebagai taiga. Taiga ialah hutan yang wujud di kawasan hemisfera utara dengan suhu yang terlampau sejuk. Taiga mempunyai musim sejuk yang sangat panjang, namun musim panasnya adalah pendek. Taiga kaya dengan sumber air yang pelbagai, antaranya ialah bog, fens, paya, tasik cetek, sungai dan wetland. Okey, seterusnya, perangkap pitfall telah diperkenalkan oleh Barber, merupakan kaedah yang kerap digunakan untuk persentelan bagi ekologi terestrial. Perangkap pitfall adalah sesuai bagi mengkaji kejadian dan kelimpahan relatif untuk arthropod tanah, iaitu kumbang Carabid dan laba-laba. Lazimnya, perangkap pitfall terdiri daripada satu bekas yang ditanam ke dalam tanah. Bibir bekas adalah berada di paras yang sama dengan permukaan tanah. Bekas tersebut diisi dengan cecair yang boleh memelihara atau membunuh sebarang serangga yang jatuh ke dalam perangkap tersebut. Antara kegunaan perangkap pitfall ialah boleh digunakan untuk menilai taburan makroinvertebrata di dalam ekosistem diversity pada skala yang berbeza, untuk menerangkan tentang corak aktiviti, asosiasi habitat serta untuk membuktikan kelimpahan relatif spesies atau kesan gangguan ke atas biodiversiti. Seterusnya, kaedah ini juga berkesan walaupun tanpa kehadiran pengkaji. Fakta ini menguatkan lagi objektif kajian ini bagi mengelakkan berlakunya berat sebelah
antaranya akibat faktor kepenatan kesesuaian alam sekitar. Arthropod sering digunakan sebagai penunjuk ekologi kerana mereka mewakili 80% daripada kelimpahan spesies serta memenuhi peranan penting dalam ekosistem, iaitu sebagai ejen pendebungaan, struktur tanah dan fungsinya, kitaran nutrien dan penguraian, dan mempunyai jangka masa generasi yang pendek, cepat memberi tindak balas terhadap perubahan ekologi. Seterusnya, pelbagai teksak arthropod telah digunakan untuk mengesan impak antropogenik termasuklah penuaian hutan, perlombongan, pembandaran, perubahan iklim dan spesies eksotik. Nama diberi Zainah Haifa binti Zulkifli bernombor matrik A169056 akan meneruskan perbincangan mengenai kaedah kajian dan juga pengumpulan data. Kajian ini dijalankan di tapak kajian EMEND di Alberta, Kanada. Kawasan kajian ini terletak di kawasan Lower Foothills di perbatasan kawasan hutan kayu campuran. Di dalam subkawasan, skema pengelasan ekosistem menggunakan 14 jenis ekosid berdasarkan nutrien tanah dan ciri saliran. Seterusnya, ekosid ini akan membahagi kepada 30 fasa ekosid daripada 14 tersebut mengikut penutup kanopi. Walau bagaimanapun, tiada maklumat mengenai perkaitan arthropoda dengan mana-mana kelas ekosistem yang sebelum ini, iaitu 14 jenis ekosid dan juga 30 fasa ekosid. Maka dalam kajian ini, jenis habitat hutan yang dipilih ada 3 ekosid, iaitu cranberry semak rendah aspen dikuasai, iaitu E4, cranberry semak rendah cemara putih dikuasai, iaitu E2, dan paya pokok K1. Bagi menyiasat sama ada data mengenai kumpulan arthropoda menggambarkan sifat hierarki sistem klasifikasi. Lokasi fasa ekosid tersebut diperoleh daripada peta daripada Nelson et al. 1999. Seterusnya adalah kaedah persimpulan. Yang pertama, sebanyak 54 perangkap pitfall dipasang pada 9 tapak, di mana setiap tapak mempunyai 6 perangkap pada setiap 3 fasa ekosid, iaitu E4, E2 dan K1. Cawan plastik iaitu perangkap mempunyai diameter 11 cm dan kedalaman pula adalah 13 cm serta mempunyai bumbung berkayu di atas perangkap. Jarak antara setiap perangkap perlulah 5 mm. Seterusnya, 3 perangkap diletakkan separas dengan permukaan lantai tanah, manakala 3 lagi perangkap diletakkan lebih dalam, iaitu bibir cawan pada tahap tanam mineral. Setiap perangkap dimasukkan dengan 150 ml ethylene glycol serta melihatnya setiap minggu ketiga di antara 24 Mei sehingga 20 Ogos 2005. Ulangan perangkap diletakkan sekurang-kurangnya 4 km antara satu sama lain dan 3 tapak dalam ulangan jaraknya kurang daripada 1 km. Spesimen dikumpulkan dengan memasukkan isi perangkap ke dalam kain kecoh iaitu cheese cloth. Kemudian, pisahkan serangga lain selain arthropoda bagi mengenal pasti spesies. Spesimen voucher disimpan di dalam koleksi Mammal Ecoinvertebrata. Pembincangan seterusnya adalah mengenai analisis statistik. Yang pertama, bilangan spesies dikumpulkan daripada 3 perangkap pada kedalaman yang sama bagi setiap tapak dan dibahagikan kepada jumlah hari tangkap. Seterusnya, analisis dikira menggunakan R2.50.0 dengan cara menggunakan fungsi yang akan diberitahu sebentar lagi. Komposisi kumpulan arthropoda yang tinggal di tanah dibandingkan dengan jenis habitat dan kedalaman perangkap dengan menggunakan analisis kanonik. Koordinat utama yang dikira menggunakan fungsi CAPScale dari package Began untuk R. Ujian permutasi untuk per cap dikira menggunakan ANOVA, CCA
bagi membezakan komposisi arthropoda antara habitat, kedalaman perangkap dan juga interaksi antara kedua-dua faktor. Perkap dijalankan ke atas 3 taksa secara berasingan. Seterusnya, ujian ANOVA juga dijalankan ke atas 3 taksa secara berasingan bagi menilai potensi kesan habitat dan kedalaman perangkap terhadap bilangan individu dan spesies itu. Kenapa perlu berasingan? Kerana untuk menganggar kekayaan spesies adalah sensitif kepada saiz persampulan dan kekayaan spesies dibandingkan antara kedalaman, habitat dan taksa menggunakan lengkungan individu berasaskan jarang berlaku rarefaction. Analisis ini dikira menggunakan fungsi rarefaction berdasarkan data mentah bagi menyeragamkan bilangan spesies dengan jumlah individu yang dikumpulkan. Hubungan spesies spesifik dengan jenis habitat dan kedalaman perangkap disiasat melalui analisis spesies indikator menggunakan fungsi involve daripada package lab DSV untuk R. Kebarangkalian memperoleh nilai indikator setinggi yang diperhati selepas perawakan tapak di antara kumpulan dikira menggunakan 999 permutasi. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya dalam pembentangan data dan juga penemuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Sakina Yusri, A167613. Hari ini saya nak membentangkan tentang hasil kajian. Kita lihat pada bahagian hasil ataupun result. Okay, yang pertama kita lihat untuk objektif ataupun sasaran kajian yang pertama iaitu berkaitan habitat Arani, Staphylinidae, Carabidae pada 3 habitat yang berbeza. Okay, jumlah dapatan sampel adalah 1,740 individu dewasa. Okay, yang merangkumi 101 spesies di mana Carabidae ada 16 spesies iaitu 454 individu. Staphylinidae pula ada 40 spesies iaitu 1042 individu dan Arani ada 45 spesies iaitu 244 individu. Okey, jika kita lihat pada rajah satu ini, lengkungan rafaksi Carabidae dan Staphylinidae telah mencapai asimptok. Tetapi untuk kadar pengumpulan Arani sangat tinggi sehingga melepasi kadar maksimum jumlah sampel. Okay, jadi kita tengok pada rajah satu itu, memang nampak perbezaan bentuk graf antara Carabidae, Staphylinidae dengan Arani. Okay, jadi seterusnya adalah kita tengok pada rajah 2, iaitu rajah di mana menunjukkan hasil CAP yang mengkoordinasi 18 kawasan persampulan untuk 3 habitat. Okay, jika kita tengok pada bentuk bulat, ia mewakili kawasan yang didominasi oleh aspen ataupun E2, dan pada bentuk segitiga ia didominasi oleh hutan white spruce iaitu E4, dan black spruce adalah berbentuk segi empat di mana diwakili oleh K1 ataupun K1. Okay, jika kita lihat pada bentuk-bentuk ini ada berwarna hitam dan berwarna putih. Warna putih itu mewakili pitfall yang ditanam dengan dalam di dalam tanah, dan hitam adalah pitfall yang ditanam pada peringkat permukaan tanah. Okay, jadi kita lihat pada simbol positif ataupun simbol tambah, ini menunjukkan pada pusat kawasan untuk ketiga-tiga kawasan yang didominasi oleh habitat yang berlainan. Okay, jadi jika kita tengok pada jadual satu, kita lihat kumpulan arthropod pada 3 habitat yang berbeza adalah jelas berdasarkan komposisi spesies, dan ini adalah signifikan. Iaitu jika kita lihat bilangan hasil P value ataupun nilai P semuanya untuk habitat adalah 0.001, iaitu sangat signifikan. Dan jika kita lihat pusat kawasan untuk E4 dan E2 adalah lebih dekat berbanding K1 jika kita lihat pada rajah 2 tadi.
Okay, jadi seterusnya adalah kita lihat pada hasil untuk rajah 3 di mana ia menunjukkan satu jadual untuk bilangan purata yang ditangkap per trapping day among habitats and trap depths ataupun kedalaman perangkap itu. Okay, jadi kita lihat bilangan individu dan spesies sedikit pada 2 kedalaman di kawasan Black Spruce ataupun SB. Semuanya adalah sedikit, kebanyakannya pada keseluruhan. Pada Black Spruce. Jadi corak sama untuk Carabidae dan Staphylinid kepada kumpulan keseluruhan. Jadi kita lihat corak dia sama je. Dengan bilangan keseluruhan dan Carabidae dan Staphylinid. Dan tiada perbezaan bilangan individu atau spesies untuk arane antara habitat yang berbeza. Dan kelimpahan paling tinggi pada White Spruce adalah Carabidae dan pada Aspen adalah Staphylinid. Jadi untuk rajah yang keempat pula, kita melihat tentang purata bilangan spesies yang ditangkap. Yang tadi bilangan individu. Yang rajah 4 adalah bilangan spesies yang ditangkap per hari yang penangkapan tu, mengikut habitat dan kedalaman perangkap. Jadi tetapi telah menunjukkan rajah 4 ini kurang jelas untuk menunjukkan kekayaan spesies untuk ketiga habitat itu. Sedikit individu dan spesies yang dikumpul pada Black Spruce. Tetapi lengkungan rafaksi untuk rajah 5 yang saya akan tunjukkan lepas ni menunjukkan ini mempunyai kekayaan spesies yang paling tinggi. Jika kita tengok pada rajah yang kelima, tengok Black Spruce, spesies-spesies, bilangan spesies dan individu untuk Black Spruce adalah sangat tinggi kekayaan spesies ni. Jadi itu adalah menimbulkan tanda tanya lah. Jadi seterusnya adalah terdapat 1001 spesies telah dicam dan 20 spesies adalah signifikan untuk menjadi indikator untuk satu daripada 3 habitat tersebut. Bukan semua habitat, bukan secara general tetapi spesifik pada satu habitat sahaja. 12 spesies berkaitan hutan Aspen, 6 spesies untuk hutan White Spruce dan 2 spesies untuk hutan Black Spruce. Untuk Aspen ada spesies daripada 3 taxa, iaitu 9 daripada Staphylinid, 2 Carabidae dan 1 Arane yang menjadi indikatornya. Untuk hutan White Spruce pula telah terdapat 3 Staphylinid dan 3 Carabidae. Tapi hanya 2 spesies Arane ataupun laba-laba telah menjadi indikator untuk hutan Black Spruce sahaja. Jadi kita lihat pada objektif ataupun maklumat kedua, iaitu kesan kedalaman perangkap pitfall dengan membandingkan dapatan pada permukaan tanah organik dan tanah mineral, ataupun tengok pada permukaan sahaja. Jadi tidak signifikan secara statistik terhadap kesan kedalaman perangkap pada perangkap kumbang. Dan CAP tidak jelas menunjukkan pengumpulan arthropod pada rajah kedua. Dan kedalaman perangkap juga didapati tidak signifikan oleh pre-CAP pada jadual 1. Dan keseluruhannya, bilangan individu yang dikumpulkan tidak memberi kesan dari segi kedalaman perangkap. Tetapi interaksi antara habitat dan kedalaman perangkap, jika kita gabungkan dua-dua interaksi antara habitat dan perangkap, ia memberi kesan kepada tangkapan mengikut ANOVA, hasil ANOVA, iaitu nilai P ni adalah 0.02, iaitu signifikan. Jadi bilangan individu pada Aspen lebih banyak di perangkap dalam, tetapi terbalik pada White Spruce. Lepas tu Staphylinid ditangkap lebih kerap pada perangkap permukaan di Aspen. Untuk Arane pula, hanya satu-satunya taksa yang diperolehi paling tinggi pada perangkap permukaan untuk 3 habitat pada rajah ketiga adalah ditunjukkan sebentar tadi. Pada semua habitat, lebih banyak spesies pada perangkap permukaan, tetapi corak ini hanya signifikan untuk taksa Arane sahaja.
Okey, untuk Staphylinid dan Carabidae tidak. Jadi yang terakhirnya, jika kita rajah pada jadual yang ketiga ini, kita lihat ada spesies signifikan sebagai indikator untuk kedalaman di mana pitfall diletak. Sebagai general, tiada spesies yang signifikan untuk kita bagi tahu spesies ni dia senang nak dapat di tempat kedalaman di mana pitfall diletak. Tapi jika kita spesifikkan kepada spesies yang tertentu, terdapat 10 spesies menjadi indikator untuk kedalaman tertentu bagi spesies yang tertentu. Itu saja. Okay, jadi maafkan saya untuk maklumat kajian yang kedua adalah kesan kedalaman perangkap pitfall dengan membanding dapatan pada permukaan. Tidak ada kaitan dengan tanam organik ataupun tanam material. Ini paling tinggi di kawasan Black Spruce kerana ianya boleh beradaptasi dengan kawasan tersebut. Kawasan Black Spruce merupakan kawasan yang kerap mengalami banjir. Arane boleh mengelak daripada banjir dengan kebolehan mengumbungkan badannya. Di mana spesies arane yang merupakan haiwan indikator di kawasan Black Spruce adalah Pardosa wintana, Genep fossa macrops dan Pardosa hyperborea. Kumbang Staphylinid paling tinggi di kawasan hutan aspen. Terdapat 12 spesies kumbang Staphylinid, di mana 3 spesies adalah indikator yang dijumpai di hutan white spruce, manakala 9 spesies indikator yang dijumpai berada di hutan aspen. Kumbang Staphylinid paling tinggi di hutan aspen adalah kerana ianya saling bergantung antara satu sama lain, di mana hutan aspen mengandungi leaf litter input tinggi berbanding kawasan hutan conifer. Kedalaman pitfall mempengaruhi bilangan spesies, di mana kelimpahan spesies banyak di kawasan permukaan berbanding di kawasan dalam. Di permukaan tanah terdapat bilangan arane yang tinggi di mana telah masuk ke dalam perangkap. Pada kedalaman pitfall 15 sehingga 25 cm, arthropod boleh keluar daripada pitfall dengan memanjat keluar. Bilangan kumbang Staphylinid paling tinggi masuk ke dalam perangkap di permukaan kawasan hutan aspen, seperti spesies A. retractum dan A. brevicornis. Manakala taburan kumbang Carabidae di white spruce adalah tinggi di kawasan dalam. Dan kesimpulannya, kelimpahan arthropod lebih tinggi di kedalaman yang dalam berbanding di permukaan. Kumbang Carabidae paling tinggi di white spruce, di mana terdapat 3 spesies dominan di white spruce iaitu P. brevicornis, Stereocerus haematopus dan Calathus advena. Spesies P. brevicornis dan Stereocerus haematopus lebih dominan berada di Northern Boreal Forest, manakala spesies Calathus advena lebih susul berada di kawasan hutan yang teduh. Okey, mengapa kumbang Carabidae ni lebih tinggi berada di white spruce berbanding dengan black spruce? Hal ini kerana keadaan persekitaran di black spruce tidak sesuai, di mana kawasan tersebut adalah kawasan air yang tinggi, tanah tidak mempunyai kandungan nutrien dan tahap penguraian yang rendah. Kesimpulannya, saintis telah mendemonstrasi bahawa sistem klasifikasi tapak ekor yang digunakan oleh Lower Foothills Natural Subregion (LFNS) menyediakan langkah proksi yang bersesuaian bagi kumpulan arthropod yang hidup di lantai hutan di utara barat Alberta, Kanada. Kata sepakat mengenai hasil kajian pengkaji bersama Langor et al. Mencadangkan sistem CEFC boleh digunakan bagi tujuan pemeliharaan strategi saringan kasar biodiversiti. Arthropoda yang tinggal di permukaan tanah boleh dijumpai dengan banyaknya di mana-mana habitat terestrial, dan di samping itu juga banyak bukti-bukti mencadangkan bahawa kumpulan ini amatlah sensitif terhadap perubahan kerana setiap spesies individu memberikan tindak balas terhadap variasi habitat yang terperinci. Pelbagai faktor dalam kajian biodiversiti menunjukkan gambaran yang lebih jelas bagi persekitaran hutan secara menyeluruh. Contohnya, kajian ini menunjukkan terdapat bilangan spesies dan lambakan kumbang yang hidup di lantai adalah secara drastiknya rendah di Black Spruce Dominated Box.
Tetapi spesies labah-labah tidak menampakkan perbezaan yang ketara dari kawasan tapak ekor yang tinggi. Hasil kajian ini juga menyarankan bahawa kaedah perangkap pinfall adalah cara yang lebih berkesan bagi menilai kelompok arthropod hidupan lantai hutan di Boreal Mixed Wood Forest. Perbezaan kelompok arthropod di pelbagai habitat boleh didapati dengan mudah menggunakan set perangkap pinfall di permukaan. Walau bagaimanapun, cara pemasangan perangkap pinfall perlu diberi perhatian yang teliti kerana beberapa spesies seperti A. retracum, P. brevicornis dan Q. velox adalah tidak aktif dengan seimbang sama ada tinggal di dalam atau maupun di bawah lapisan permukaan. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.